Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nadira Binti Abdul Manan daripada Universiti Islam termasuk Sultan Abdul Halim Muazzam Shah akan membentangkan uh, kertas kerja saya, hasil konsep paper saya bersama rakan-rakan yang bertajuk Pendigitalan Operasi Kutipan dan Agihan Lembaga Zakat Negeri Kedah dalam mencapai matlamat pembangunan mampan Zakat Ontash. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya berterima kasih kepada Komiti International Conference on Contemporary Issues in Islamic Finance EICC-IIF 2020 kerana mengizinkan dan memberi peluang kepada saya sebagai salah seorang pembentang pada hari ini. So saya menulis kertas ini bersama-sama dengan dua lagi rakan saya, iaitu Puan Nurul dan Siti Habsyah, Siti Habsyah. So inilah hasil yang kami dapat untuk tajuk konsep paper kami adalah Pendigitalan Operasi Kutipan dan Agihan Lembaga Zakat Negeri Kedah dalam mencapai matlamat pembangunan mampan Zakat Ontash. Okey, pengenalan. Digital komunikasi, internet, telekomunikasi dan gadget adalah menjadi kegilaan dan kewajipan setiap insan. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang adalah zaman menggunakan gadget, aplikasi. So benda ni jadi benda ni sangat-sangat menjadi kemestian, kewajipan setiap individu kat muka bumi ni untuk mempunyai pengetahuan dan menggunakan gadget-gadget dan juga instrumen-instrumen ni lah. Dengan adanya teknologi dan pendigitalan dalam pengurusan kerja, operasi syarikat dan kehidupan seharian membolehkan manusia kini mampu menyiapkan kerja dengan lebih cekap, cepat dan menjimatkan kos. Ini daripada kajian yang dibuat oleh Ali et al. 2019. Yang mana seperti kita tahu zaman sekarang kita menuju ke arah teknologi hijau yang mana kita mengurangkan penggunaan kertas. So kita lebihkan kepada penggunaan digital, teknologi yang daripada E to Z lah, dari segi pengurusan kerja, operasi dan juga kita punya kehidupan seharian. Semua kalau boleh kita nak gunakan gadget kerana ianya lebih mudah, cepat dan menjimatkan kos lah. Menuju ke arah teknologi hijau yang mana menggunakan penggunaan kertas dan bahan-bahan yang boleh mencemarkan alam. Melalui pendigitalan, maksudnya semua dokumentasi ni tersusun rapi, kemas dan rapi. Mana kata kita hanya perlu cari saja dokumen tu. Tak perlu kita mencari secara manual, mencari, dan benda ni memakan masa yang lama. So bila kita melalui pendigitalan, semua benda ni mudah. Semuanya hanya di hujung jari saja. Kepentingan digitalisasi tidak boleh dipandang enteng lah, tak boleh dipandang ringan kerana kepentingan penggunaannya tak dapat disangkal lah. So pada hari ni kita semua menuju ke arah untuk menguruskan ataupun menjalani kehidupan menggunakan digital. So diharap melalui pendigitalan operasi kutipan agihan zakat ni mampu mencapai sebahagian daripada matlamat pembangunan mampan. Pendigitalan operasi kutipan dan agihan zakat. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK memperkenalkan aplikasi Zakat Ontash. Lembaga Zakat Negeri Kedah mempunyai satu aplikasi yang dinamakan Zakat Ontash. Zakat Ontash ni boleh dimuat turun melalui App Store ataupun Apple Store, yang mana kita hanya search Zakat Ontash lah. Aplikasi ni memudahkan banyak pihak, terutamanya penolong amil dalam mencari, menjejak asnaf-asnaf. Melalui perubahan teknologi, banyak perubahan positif dari segi keberkesanan kutipan zakat, iaitu kini kita boleh membuat pembayaran secara online aplikasi, senang menggunakan aplikasi saja. So nak buat pembayaran zakat pun senang, tidak perlu pergi ke kaunter. Sekarang semua di hujung jari, kita hanya perlu bank in saja semua tu.
Proses pengurusan kutipan dan agihan zakat menjadi lebih efisien, cepat dan efektif. Itu menurut kajian Razini et al. 2016 selaras dengan pemodenan dan inovasi dalam pengoperasian syarikat Mata dan Ahmad. Okey, aplikasi Zakat OnTouch telah diperkenalkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah pada Disember 2019. Tujuan aplikasi ini diperkenalkan adalah untuk memudahkan pihak pengurusan serta pembayar zakat memantau dan menyimak kutipan serta pengagihan zakat menggunakan telefon pintar secara telus dan efisien. Melalui Zakat OnTouch ni, dia ada satu ruang yang mana kita boleh uh, kita boleh tengok informasi zakat yang mana kita boleh tengok jumlah kutipan secara real time iaitu dia punya kutipan agihan secara real time dia sentiasa update setiap hari. Ia memudahkan kita sebagai pembayar zakat untuk lebih yakinlah kita tahu apa yang lembaga zakat buat dengan hasil kutipan tersebut. Okey. Okey, data kutipan dan agihan zakat boleh dilihat dari semasa ke semasa seperti yang saya tunjukkan tadi melalui aplikasi Zakat OnTouch ini. Selain pada Lembaga Zakat Negeri Kedah, Lembaga Zakat Selangor juga meneroka operasi aplikasi telefon pintar dengan memperkenalkan e-zakat. Tapi mereka memperkenalkan aplikasi ini lebih awal lagi lah, iaitu pada 2015 berbanding Lembaga Zakat Negeri Kedah memperkenalkan ZOT ataupun Zakat OnTouch ini pada tahun 2019. Okey, melalui aplikasi ini yang e-zakat tadi ni lah, pengguna boleh mendapatkan info-info zakat, cara pengiraan zakat, menyimak bayaran zakat dan boleh melaporkan asnaf yang mungkin layak menerima zakat. Okey, so bila mana kita sebagai pembayar zakat terutamanya, bila adanya aplikasi ni, so kita boleh melihat data secara real time iaitu dari semasa ke semasa, maka ini menyebabkan kita lebih kepercayaan kita kepada pengurusan credibility pihak pengurusan institusi zakat tu maintain lah, berkekalan lah. Okey, Matlamat Pembangunan Mampan. Matlamat Pembangunan Mampan ataupun nama lainnya Matlamat Pembangunan Lestari, bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai Sustainable Development Goals, SDG. Ianya terdiri daripada 17 matlamat utama yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam Perhimpunan Agung PBB pada tahun 2015 untuk dicapai pada tahun 2030 sebagai agenda demi pembangunan dan kemaslahatan manusia dan bumi. Okey, terdapat 17 matlamat pembangunan mampan SDG ini. Yang pertama, tiada kemiskinan, zero poverty lah. So maknanya menamatkan kemiskinan dalam semua bentuk dan di mana-mana. Okey, yang kedua, sifar kelaparan. So kita menuju ke arah menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan. Yang ketiga, kesihatan baik dan kesejahteraan. Memastikan kehidupan sihat dan menggalakkan kesejahteraan kepada semua dan semua lapisan umum. Yang keempat, pendidikan berkualiti yang mana menjamin pendidikan menyeluruh dan equity serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua. Dan yang kelima, kesesamaan gender, mencapai kesamarataan gender dan menguatkan semua orang wanita. Okey, yang keenam, air bersih dan sanitasi, memastikan kecapaian dan pengurusan mampan air dan sanitasi kepada semua. Yang ketujuh, tenaga berpatutan dan bersih, menjamin capaian kepada tenaga berpatutan, dipercayai, mampan dan moden kepada semua. Yang ke-8, pekerjaan yang sesuai dan pembangunan ekonomi yang mana kita mempromosikan perkembangan ekonomi mampan dan menyeluruh, pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan layak kepada semua. Yang ke-9, industri, inovasi dan infrastruktur, membina infrastruktur kukuh, mempromosikan industri yang menyeluruh dan mampan dan merangsang inovasi. Okey, dan yang ke-10, mengurangkan ketidaksamaan yang mana mengurangkan ketidaksamaan pendapatan dalam dan sesama negara.
Okey, yang ke-11, bandar dan masyarakat mempan, menjadikan bandar dan pertempatan manusia menyeluruh, selamat, kukuh dan mempan. Penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, pastikan corak penggunaan dan pengeluaran mempan. Tindakan terhadap iklim, mengambil tindakan segera untuk menangani perubahan iklim serta kesannya dengan mengawal pengeluaran gas rumah hijau dan menggalakkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui. Kehidupan dalam air, memelihara dan menggunakan lautan, laut dan sumber marin dengan mampan demi pembangunan mampan. Kehidupan di darat, memelihara dan menggalakkan penggunaan mampan ekosistem darat, menguruskan hutan secara mampan, mengekang penebangan hutan, menghentikan dan mengundurkan degradasi tanah dan menghentikan kehilangan biokepelbagaian, biodiversity lah. Okey. Yang ke-16, keamanan, keadilan dan pertubuhan kukuh. Mempromosikan masyarakat aman dan menyeluruh demi pembangunan mampan, memberikan capaian keadilan kepada semua dan membina institusi yang berkesan, dipercayai dan menyeluruh pada semua tahap. Dan yang terakhir, kerjasama demi matlamat, iaitu menguatkan cara pengamalan dan menggiatkan kerjasama antarabangsa demi pembangunan mampan. Okey, program ini adalah berteraskan kepada prinsip no one left behind dengan bermatlamat menjamin semua orang dapat manfaat daripada pembangunan yang berdaya tahan berdasarkan hak-hak asasi manusia yang menjurus kepada pembangunan sosial, ekonomik dan persekitaran. Menurut kajian Zainal 2019. Okey, metodologi yang digunakan dalam konsep paper ini adalah temu bual dengan pegawai cawangan Lembaga Zakat di Kedah dan hasil daripada beberapa dapatan daripada kajian lepas menjadi sumber dapatan dalam kertas konsep ini. Okey, keberkesanan zakat on touch dalam mencapai matlamat pembangunan mampan. Okey, yang pertama kita merujuk kepada matlamat SDG yang pertama iaitu matlamat untuk menamatkan kemiskinan dalam semua bentuk. Yang mana sikap dan matlamat hidup asal itu sendiri haruslah berubah. Jika pemberian zakat diberikan pada individu yang salah dan individu itu menggunakan wang zakat dengan salah, so matlamat ini sukar nak dicapai lah. So makna kata kalau kita bagi pada orang yang betul dan asnaf itu sendiri mempunyai keinginan sendiri, mempunyai kesedaran diri untuk mengubah hidupnya, insya-Allah melalui wang zakat tu dia akan guna sebaiknya, dia akan ubah hidupnya. So asnaf dalam kategori fakir dan miskin ini tak akan mampu keluar dari kepupuk kemiskinan sekiranya mereka hidup dengan hanya mengharapkan dan bergantung pada bantuan zakat semata-mata dan selama-lamanya. Makna kata kalau bantuan zakat ni digunakan untuk membuat modal perniagaan ataupun menggunakan dengan sebaiknya, insya-Allah dia bukan sahaja boleh mengubah hidupnya, malah dia boleh jadi salah seorang pembayar zakat yang mungkin dia juga akan mengubah hidup orang lain nanti. So menggalakkan diri mereka, so kita haruslah menggalakkan diri mereka untuk mengubah kehidupan agar menjadi lebih baik dan akhirnya mereka turut menjadi pembayar zakat. Okey, apa kesan zakat on touch? Ada satu aplikasi yang mana penolong amin ataupun mana-mana individu sahaja boleh melaporkan mana-mana individu yang kita rasakan mempunyai kelayakan asnaf, iaitu kita boleh tekan bahagian aplikasi ini kita ada jom cari asnaf. Yang mana jom cari asnaf ni kat sini ada di bahagian bawah ni iaitu lapor asnaf ada banyak kat situ, lapor asnaf ada macam-macam. So kita boleh lapor asnaf. Okey, bila lapor asnaf ni kita hanya boleh letak detail nombor IC dia, nama, nombor telefon dia lah. Dan ada nombor telefon kita lah sebagai pelapor tu. Mudah saja, hanya menggunakan aplikasi Zakat on Touch. Okey, yang kedua, sifar kelaparan. So ini adalah SDG apa yang kita mungkin capai melalui Zakat on Touch, iaitu matlamat pengguna mampan dari segi sifar kelaparan dengan memastikan semua orang mendapat keperluan makanan asas dan bernutrisi. So Lembaga Zakat Negeri Kedah mempunyai pusat bekalan makanan fakir dan miskin ataupun dikenali sebagai food bank yang melibatkan 576 masjid seluruh negeri Kedah yang menjadi pusat agihan food bank tersebut.
Tujuan food bank ini diadakan adalah untuk memastikan bekalan makanan untuk asnaf tidak terputus dan boleh diperoleh dengan kadar segera. Penolong amil untuk setiap masjid akan berada di masjid, yang mana mungkin kalau dia tak berada di masjid, kita ada nombor dia lah. So orang kat situ yang memerlukan food bank, dia boleh menghubungi penolong amil dan boleh dapatkanlah bekalan makanan. Okey, yang ketiga. Okey, memastikan kesihatan baik dan hidup sejahtera. Okey, so seperti mana lembaga zakat, dia memberikan bantuan dari segi bantuan rawatan bulanan, bantuan rawatan sekaligus, bantuan rawatan di klinik panel dan bantuan rawatan di pusat hemodialisis, yang mana bangunan zakat sendiri memiliki satu pusat hemodialisis. So maka asas-asas ni bolehlah mendapatkan rawatan di pusat hemodialisis ini. So melalui zakat untaj, so kita boleh mendapat informasi mengenai bantuan-bantuan jenis ini. Dan kita mungkin sekiranya kita tak dapat informasi yang lengkap, kita boleh menghubungi nombor-nombor yang ada melalui zakat untaj, sama ada kita boleh menghubungi direct kepada HQ ataupun kita bertanya kepada penolong amil mengenai kemudahan-kemudahan yang disediakan kepada asnaf dari segi rawatan-rawatan ini tadi. Okey, so yang keempat, memperoleh kependidikan berkualiti. So pada hari ini pendidikan adalah sangat-sangat penting. So maka dengan itu Lembaga Zakat Negeri Kedah telah memperkenalkan pelbagai jenis bantuan yang mana ianya komprehensif, yang mana kita memberi bantuan kepada pelajar di bangku sekolah sehinggalah di peringkat Doktor Falsafah. So kita ada bantuan persekolahan bulanan, bantuan awal persekolahan, bantuan yuran penuh ke institusi pengajian tinggi, derma siswa melanjutkan pelajaran ke IPT tempatan, derma siswa melanjutkan pelajaran ke Yaman, derma siswa melanjutkan pelajaran ke Mesir, derma siswa melanjutkan pelajaran ke Unisham, derma siswa melanjutkan pelajaran ke Jordan, derma siswa melanjutkan pelajaran ke Indonesia, beasiswa pendidikan dalam negara, institusi pengajian tinggi awam, beasiswa perubatan luar negara dan derma siswa IPT luar negara. Itu adalah antara bantuan-bantuan yang Lembaga Zakat Negeri Kedah sediakan kepada asnaf-asnaf dan anak-anak asnaf lah bagi menjamin pendidikan yang berkualiti demi mencapai matlamat pembangunan mampan. Okey, yang kelima, dalam memenuhi matlamat pembangunan mampan yang ke-8 iaitu pengembangan kerjaya dan pembangunan ekonomi. So pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah telah memperkenalkan pelbagai insentif dan bantuan dalam membuka peluang pekerjaan serta peluang perniagaan kepada asnaf-asnaf. Okey, untuk mencapai pembangunan ekonomi, Lembaga Zakat Negeri Kedah telah memperkenalkan satu inisiatif iaitu kita panggil sebagai usahawan asnaf lah, yang mana asnaf-asnaf ini membuka perniagaan mereka, yang mana kita sebagai orang awam kita boleh dapat maklumat mengenai perniagaan mereka melalui aplikasi zakat untaj, iaitu kita lihat di bahagian aplikasi juga, kita pergi kepada usahawan asnaf, yang mana kat sini terdapat macam-macam detail mengenai perniagaan yang asnaf tu buat. Di sini kita akan nampak nama penuh dia, alamat rumah, jenis perniagaan dan nombor telefon lah. So mana-mana pihak yang ingin mendapatkan produk-produk dan servis lah, ada yang buat services lah, potong rambut apa semua, so boleh buat kasut semua, bolehlah mendapatkan maklumat daripada aplikasi zakat untaj ini. Okey. Okey, pihak tu mengenai melalui aplikasi zakat untaj di bahagian butang usahawan asnaf terdapat senarai nama, jenis perniagaan, lokasi serta nombor telefon asas yang membuat pelbagai jenis perniagaan. Okey, yang seterusnya ke-6, matlamat pembangunan mampan yang ke-10 iaitu mengurangkan ketidaksamaan. Okey, sumber modal asnaf yang boleh digunakan bagi memperbaiki taraf hidup. Ini merujuk kepada bantuan yang diberikan kepada asnaf. So dengan harapan bantuan yang sedikit tu asnaf menggunakan dengan sebaiknya, mungkin mereka boleh kumpulkan bantuan tersebut, kumpul-kumpul dan menjadikan modal, yang mana modal ini boleh mereka gunakan untuk memulakan perniagaan yang mana akhirnya akan mengubah ataupun memperbaiki taraf hidup mereka. So bila mana asnaf yang berjaya keluar dari kelompok kemiskinan ni, maka jurang perbezaan pendapatan tersebut dapat dikurangkan. So maknanya kita dapatlah mencapai matlamat pembangunan mampan iaitu mengurangkan ketidaksamaan, especially dari segi jurang pendapatan lah. Okey, so melalui aplikasi zakat untaj,
sesiapa saja, kita maupun penolong amil ataupun siapa-siapa saja, selagi mana kita ada zakat on touch, kita boleh jejak asnaf, kita boleh melaporkan mana-mana individu yang kita rasa layak mendapat bantuan yang mempunyai keinginan untuk mengubah kehidupan mereka melalui bantuan zakat ni tadi. Okey, ketujuh, dalam mencapai matlamat pembangunan mampan yang ke-11, iaitu memastikan bandar dan masyarakat mampan, ianya boleh dicapai dengan menjadikan bandar dan pertempatan manusia menyeluruh, selamat, kukuh dan mampan. Okey, so apa yang lembaga zakat buat? Mereka menyediakan bantuan bina rumah dan bantuan baik pulih rumah lah. So bantuan-bantuan ni kita boleh dapatkan informasinya melalui HQ ataupun pergi ke mana-mana cawangan lah. Okey, selain pada itu, setelah adanya bantuan bina rumah ni dan bantuan baik pulih rumah, sehingga kini terdapat kira-kira sebanyak 150 buah rumah baru yang telah dibina dan juga sebanyak 500 buah rumah telah dibaiki lah. Okey, selain pada itu, Lembaga Zakat Negeri Kedah juga memberi bantuan juga baik pulih dan bantuan binaan untuk masjid dan surau. Selain pada itu juga, Lembaga Zakat Negeri Kedah juga turut memberikan bantuan dalam bentuk pembayaran rumah sewa dan pembelian barangan asas rumah untuk mu'alaf. Okey, seterusnya yang ke-8, kerjasama demi mencapai matlamat pembangunan mampan dapat dicapai dengan menguatkan cara pengamalan dan mengiatkan kerjasama antarabangsa. Maksud ini adalah usaha-usaha yang diadakan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah dalam mencapai matlamat ini, yang mana kita kena membuat kerjasama yang utuh dengan institusi-institusi lain supaya kita dapat kita berusaha untuk menjadikan pengurusan zakat tu lebih efisien dan lebih efektif di masa akan datang. So, Lembaga Zakat Negeri Kedah telah membuat kerjasama dengan pelbagai pihak, antaranya ialah menjadikan hubungan bersama industri perkilangan, perbankan, kesihatan, NGO serta masyarakat setempat yang terdiri pada agensi-agensi kerajaan dan korporat. Okey, so Lembaga Zakat Negeri Kedah juga turut membuat kerjasama dengan beberapa institusi pengajian tinggi, terutama dalam menjalankan pendidikan, antaranya UNISHAM, antaranya Universiti Utara Malaysia, Universiti Teknologi Mara dan juga Universiti Islam termasuk Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Selain pada itu, Lembaga Zakat juga membuat kerjasama dengan penolong amil di setiap masjid dalam memantapkan lagi proses pembicaraan asnaf supaya kita dapat menggunakan duit zakat sebaik mungkin, dan kita jejak asnaf yang benar-benar layak. Okey, kesimpulannya, matlamat pembangunan mampan adalah matlamat yang mesti dicapai kerana matlamat ini adalah agenda dunia dan dipandang sangat-sangat penting bagi sesebuah negara khasnya. Kelapan matlamat pembangunan mampan, itu sebahagian lah, semuanya ada 17 SDG. Tapi untuk zakat on touch ni, dalam konsep paper yang saya sediakan, kita hanya mencapai lebih kurang 8 matlamat pembangunan mampan, yang mana kesemua matlamat ini mungkin mampu dicapai melalui aplikasi ini sekiranya semua pihak berganding bahu dan bekerjasama untuk merealisasikan dan melancarkan operasi kutipan dan agihan zakat dengan sebaik-baiknya. So, penggunaan aplikasi ini sangat-sangat membantu dalam proses pencarian asnaf supaya tiada seorang asnaf yang dinafikan haknya untuk menerima zakat. So, diharap melalui aplikasi ZOT dapat diperluaskan lagi penggunaannya serta mampu memberi manfaat dalam meningkatkan kecekapan kutipan dan agihan zakat dan akhirnya mencapai matlamat pembangunan mampan. So, itu sahaja daripada saya mengenai tajuk yang diberi, iaitu pendigitalan operasi kutipan dan agihan Lembaga Zakat Negeri Kedah dalam mencapai matlamat pembangunan mampan zakat on touch. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.